mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama, saya Wan Nurmadiah binti Wan Yusof sebagai moderator anda ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang menghadiri program webinar kita pada hari ini. Program ini tidak akan menjadi kenyataan tanpa kehadiran semua ahli kumpulan saya yang hebat yang terdiri daripada Puan Sazalinawati binti Mat Sani, Encik Azwan bin Amiruddin dan juga Encik Mustaqim bin Muhammad Ali serta panel jemputan yang kami jemput yang sangat berpengalaman iaitu Encik Muhammad Hasrul Nizam bin Hanifah. Bagi bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan merapatkan kesyukuran ke atas rahmat dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya program pada hari ini dapat dijalankan sebagaimana yang telah dirancang sebelum ini. Dengan segala hormatnya, dengar tak? Dengar. Maaf ni, minta ulang balik dulu. Diteruskan dengan bacaan doa. Rasanya tadi terputus. Bagi memberkati program kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan, merafakkan kesyukuran ke atas rahmat dan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya program pada hari ini dapat dijalankan sebagaimana yang telah dirancang sebelum ini. Dengan segala hormatnya menjemput saudara Encik Mustaqim bin Muhammad Ali untuk memimpin bacaan doa kita pagi ini. Dengan hormatnya dipersilakan. Encik Mustaqim, tolong unmute. Mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sudri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya padamu kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis kami pada hari ini, kami mohon hidayah dan taufik. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara kami. Kami mohon kepada kamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dapat menjayakan majlis ini mendapat keredaan-Mu. Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu, ya Allah. Kami berkumpul untuk membina ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami. Kami memohon kekuatan dari kehadrat-Mu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini dapat melaksanakan segala kebaikan, dan kami mohon perlindungan daripada Engkau daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kami kejayaan, ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah dan lembut. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Mustaqim bin Muhammad Ali. Seterusnya, saya ingin menjemput saudari Sazalinawati binti Mat Sani sebagai pengurus program kita pada hari ini untuk ucapan alu-aluan. Dipersilakan.
Okey, terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Yang berbahagia Encik Rosli bin Ismail, selaku pensyarah bagi subjek SCCA 2073 Perhubungan Awam, Universiti Utara Malaysia. Yang saya hormati juga sahabat saya Encik Hasrul Nizam bin Hanafiah selaku penceramah jemputan. Yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan dan seterusnya tuan-puan yang saya hormati sekalian. Mari makan sirih puan, sirih dipetik di tasik cini. Selamat datang tuan dan puan menjadi penyeri program pagi ini, insyaAllah. Bersyukur kehadirat ilahi kerana dengan izinnya kita sama-sama dapat berkumpul untuk menjayakan program webinar pagi ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas kelapangan masa dan di atas kehadiran tuan-puan sekalian. Semoga kita sama-sama dapat manfaat dari perkongsian maklumat pagi ini insyaAllah. Dengan itu saya serahkan kembali kepada Puan Moderator untuk meneruskan. Terima kasih. Terima kasih saudari Sazanawati binti Mat Sani atas ucapan aluan yang diberikan. Sebelum kita mula, saya ingin memberikan beberapa maklumat praktikal tentang cara webinar ini dijalankan. Kami mempunyai agenda yang sangat menarik pada hari ini tentang perkongsian maklumat kempen kesedaran terhadap perhubungan awam berteraskan teras sosial dalam mencapai matlamat pembangunan mampan. Objektif kami adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kaitan antara perhubungan awam dan teras sosial matlamat pembangunan mampan. Ini bertujuan untuk menyedarkan masyarakat tentang pentingnya perhubungan awam dalam memupuk hubungan yang kukuh antara organisasi dan masyarakat serta bagaimana teras sosial dalam matlamat pembangunan mampan memainkan peranan penting dalam membentuk kehidupan sosial yang seimbang dan inklusif. Di mana terdapat dua sesi perkongsian yang kami bawa, iaitu yang pertama, peranan pengangkutan awam dalam matlamat pembangunan teguh berasaskan teras sosial, dan sesi perkongsian yang kedua iaitu pengalaman melaksanakan program perhubungan awam berasaskan teras sosial oleh organisasi tempatan. Di hujung sesi ini akan saya buka sesi soal jawab. Jadi pastikan anda menyimpan soalan yang untuk kita buka pada sesi tersebut. Dan dengan ini majlis dengan hormatnya menjemput panel jemputan kita yang berbahagia Encik Muhammad Hasrul Nizam bin Hanifah yang mempunyai pengalaman 15 tahun sebagai pengurus kanan operasi tol dan perhubungan awam Lebuh Raya Juk. Beliau juga menguruskan hal-hal luar jangka yang berkaitan dengan tol Lebuh Raya Juk dan tidak lama lagi Lebuh Raya SPE. Tidak terhad juga dengan aktiviti-aktiviti dalaman syarikat, LLM, KKR dan PSKLM, terutamanya aktiviti berkaitan dengan Lebuh Raya Bertol seperti CSR dan juga aktiviti bermusim seperti kempen jalan raya sempena musim perayaan. Majlis berbesar hati mempersilakan yang berbahagia Encik Muhammad Hasrul Nizam bin Hanifah bagi menyampaikan perkongsian beliau tentang peranan pengangkutan awam dalam matlamat pembangunan teguh berasaskan teras sosial. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya rasa semua yang hadir pada ini kata kita nak kongsikan satu benda yang orang kata agak topik yang agak luas lah untuk saya kongsikan. So kalau kata kita berbalik kepada peranan utama lah untuk public transport ni bagi membantu meningkatkan kebolehcapaian kepada perkhidmatan asas pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan bagaimana ianya boleh menyumbang kepada peningkatan taraf hidup. Okey, saya nak ingin kongsikan sedikit lah. Kalau kata bila kita bercakap pasal pengangkutan, apa yang agak amat penting, is all about jaringan dengan connectivity. So kalau kata rakan-rakan yang hadir pada pagi ini, kalau kita boleh lihat kalau kata pada dasarnya, kalau kata kita cakap pengangkutan awam, asas dahulunya kita ada teksi, bas dan tahun-tahun terdahulunya kita mungkin ada beca je kan. Okay, beca dan lancar Lancar tu yang
orang yang menarik kad di belakang tu lah kan, beca kita kayuh. Okay, so kalau kita tengok asas pengangkutan tu perlu ada connectivity dan perlu ada demand. Okay, bagaimana connectivity ni harus dilihat secara holistik. Maksudnya holistik di sini dia kena ada integration within the state, within the city, within the interstate punya part. Keperluan di situ. Mana datangnya keperluan tu? It's a demand lah. Demand ni maknanya kepenggunaan jumlah pengguna tu sendiri. Mana forecasted user yang kita akan peroleh lah daripada jaringan pembangunan pengangkutan tu sendiri. So kalau kita tengok, kalau kata jaringan asas jalan di pusat bandar kita ni, kita dahulunya ada MRR1. Kita dah expand kepada MRR2. So tuan-tuan puan-puan boleh tengok sendirilah kepentingan tersebut. Akan tetapi yang berlaku, yang ada di Malaysia ini, kita tidak ada interlinking public transport tu sendiri di antara satu tempat kepada satu tempat yang lain. Macam saya nyatakan tadi, sifat jaringan lebuh raya, jalan raya yang kita ada lebih kepada bentuk ring, bulat, dalam bulat. So interconnecting MRR1 dan MRR2 tu perlu. Sama juga dengan pengangkutan awam. So kalau kata kita ada MRT, kita ada MRT 1, 2 dan 3, kita ada LRT, kita ada monorail. Kalau tuan-tuan harus lihat perkara ni secara mendalam, apa tujuan sebenar untuk memudahkan rakyat, kan? Jadi interlinking, kalau kata saya share sedikit lah pengalaman saya, kita lihatlah transport, public transport di kota London, United Kingdom. So kalau kata point A, origin and destinations untuk pengguna underground ni kira dia punya LRT lah, saya boleh katakan LRT dia orang lah. So dalam bentuk satu point, daripada satu point origin and destination ni, diorang boleh teruskan perjalanan menggunakan line color yang berbeza. Maksudnya di situ, kalau kata line blue terputus, dia masih boleh gunakan line green, red or yellow untuk ke point B tersebut. Akan tetapi di sini tuan-tuan tengok, puan-puan kena tengok macam mana kita laksanakan projek ini yang ada dari segi pengangkutan awam. Tak salah, maknanya kita mulakan satu, tetapi harus ada kesinambungan. Sebab point center yang untuk public transport kita hanya ada di KL Central. Bagaimana kalau kata KL Central shutdown pada satu ketika nanti? So what will be user punya expectation? What will be yang kata user punya thinking terhadap kita punya public transport? Dan one most important thing, feeder bus. Feeder bus ni dulu kita tahu lah kan, dulu kita ada Fohab, kita ada Lenseng. Yang paling best kita ada bus mini Colour Pink. Betul. Bus mini Colour Pink ni orang kata legend lah. Legend kalau di KL ni nak ke pusat bandar, ke Kota Raya, Sogo, Pertama, Komplek, Central Market, ini yang kita guna. Dan berakhirnya zaman itu kita diberi pula kemudahan intra-kota. Yang mana rasanya peranan tersebut sekarang feeder bus ni hanya lebih kepada pengusaha pengangkutan awam tersebut kepada servis yang mereka tawarkan saja. Dia tidak meluas. Jadi kat sini Encik Hasrul, peranan pengangkutan awam dalam matlamat pembangunan lestari dengan fokus sosial adalah penting, betul tak? Amat penting, amat penting. Dan dia kena bergerak dan berterusan. Program ni, projek dia perlu berterusan. Sebab dia tidak boleh khusus hanya kepada fokus kepada satu kawasan atau khusus kepada target mana yang dia nak buat saja. It must be integrated. Fully integrated. Maksudnya dekat sini maksudnya pelbagai aspek yang kita perlu bagi perhatian lah, betul tak? Betul. Okey. Betul. Jadi maknanya kalau maknanya agensi kerajaan yang utama, kita ada, kalau di sini transport lebih tepat MOT lah, Ministry of Transport. Di bawah Ministry of Transport kita ada dahulunya, kita ada JPJ, tapi JPJ ni lebih pada penguatkuasaan. Sebelum di bawah JPJ sekarang kita ada APAD. Sebelum APAD kita ada SPAD, Suruhanjaya Pemetaan Awam Darat. So sebenarnya program ini
dia dah ada perancangan lebih awal. Dan perancangan kerajaan bukanlah berlaku dalam setahun dua. Dia mungkin dah dirancang 5-6 tahun ke belakang sebelum ia dilaksanakan. Kalau contoh macam saya nak beritahu lebuh raya kami sendiri, lebuh raya Duke telah dirancang pada tahun 1985 lagi. Akan tetapi kenapa di BKL peranan City Hall tu dia tak ambil di situ? Sebab dia tidak ada traffic volume ketika itu. Yang memerlukan, maknanya keperluan tu daripada tol Jalan Duta ke lebuh raya Mahameru dan ke pusat bandar tidak ada keperluan lagi ketika itu. Jadi Cik Asrul, ya. Bagaimana pengangkutan awam membantu meningkatkan kebolehcapaian kepada perkhidmatan asas seperti pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan bagaimana ia menyumbang kepada peningkatan taraf hidup rakyat tu? Okey, kalau kata kita ambil lah rakan-rakan anak-anak di luar bandar sana lah kan. Kesihatan ni merupakan satu perkhidmatan asas. Pekerjaan untuk generate ekonomi. So kalau kata di luar bandar boleh rata kita katakan rata-rata mereka hanya mungkin mempunyai kenangan yang kecil lah. Betul. Untuk mobilitas kehidupan mereka kan. Akan tetapi benda ni is more on, kalau saya lihat balik, kita perlu ada kerjasama lah, maknanya pihak swasta yang perlu orang kata menggiatkan kata kebolehcapaian pengangkutan ni untuk kepada akses pendidikan lah kan, maknanya ke sekolah, ke universiti, pusat kesihatan, maknanya nak ke hospital, klinik dan sebagainya lah. Dan of course pekerjaan tu penting. Maknanya kalau antara bandar satu masa nanti, saya rasa tak janggal untuk saya nyatakan bahawa kini orang Ipoh berulang-alik kerja di KL. Orang Seremban pun berulang-alik kerja di Kuala Lumpur atau Putrajaya. Betul tak? Betul. So apa maksud? Sebab saya kata connectivity and also jaringan tu berbaloi untuk kita gunalah. Kemudahan tu pun berbaloi kita guna kan. So rasanya government dah pun buat pengurangan penetapan kadar tol yang baru, di mana plus silap saya dia dah telah orang kata kurangkan, tak silap saya 18% kadar tol. Ini yang kerajaan dah buat. Tapi tinggal orang kata kita ni sebagai pengguna, mana hala kita kan. Maknanya kalau sekarang dulu orang kata Rawang tu tak uncommon lah nak duduk di sana, tapi Rawang ni dah jadi dekat dah. Sekarang orang dah duduk Tanjung Malim. Kawan saya ada berulang secara mingguan, secara harian pun ada daripada Ipoh. Tapi dia guna ETS lah. Kan? Nampak tak? Maknanya keperluan kemudahan pengangkutan tu dah ada dan diguna pakai, dan semua ni boleh sampai untuk pergi ke destinasi mereka lah. Especially yang bekerja di bandar-bandar utama lah, yang saya nampak di situ. Kalau kata local for Lembah Kelang, kita ada MRT, LRT, monorail lah kan. Itu yang saya rasakan di situ. Okey, jadi bagaimana pula pengangkutan awam tu tadi membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas, okey, dan pencemaran udara di bandar serta memberi kesan yang positif kepada kualiti hidup orang ramai, Jasrul? Okey, alright. Di sini ramai mungkin yang rasanya kalau kata ada environmentalist lah, mana orang yang belajar dari segi bidang alam sekitar. So kalau kata mobility, makna public transport tu sendiri memang amat memberi kesan yang baik kepada kita semua. Cuba bayangkan sekarang pada kadar purata kajian yang Duke telah laksanakan dengan pihak universiti luar negara, tak silap saya ada satu report yang kami ada. So bayangkan kalau kata jam di Jalan Tun Razak nak ke Ampang memerlukan tempoh masa tak kurang 45 minit. Bayangkan carbon emission yang telah dikeluarkan oleh kenderaan-kenderaan ini dibandingkan dengan keperluan kami menyediakan lebuh raya daripada Jalan Duta, sama juga destinasi dia nak ke Ampang, mana dalam jarak 12 km. Pada ketika itu capaian untuk pengguna boleh melalui lebuh raya Duke dalam tempoh 12 minit saja. Mana 12 minit saja carbon emission yang berlaku untuk pencemaran udara kan. Masa tu jadi pendek lah kan? Jadi pendek,
tapi pada kadar tol yang tertentu. Ini penting. Kita nampak kepentingan tersebut. Bukan hanya orang kata jimat masa. Dari segi carbon emission tu kita dah resolve satu part lah, satu bahagian. Yang mana benda ni orang tak nampak in long run. Dan kalau kata banyak kalau kata konsesi sendiri pun kita pun disarankan untuk mengekalkan environment hijau ataupun di lebuh raya. Itu pun salah satu lah, to absorb all this carbon pelepasan karbon oleh kenderaan lah kan. Dan salah satu lagi lah, kalau kata we are very serious for public transport, kerajaan harus do something on the electric vehicle itself. Tapi electric vehicle ni apa yang kita nak? Apa yang tuan-tuan perempuan faham? Dia mesti orang kata fast charging, betul tak? Fast charging, dia kena banyak. Adakah fast charging tu cost dia per kilowatt lebih murah daripada petrol? Ini pull factor penetapan ini. Dan yang paling utama, penarifan kadar per kilowatt yang MOT tetapkan untuk kenderaan elektrik. Dulu kalau kata kenderaan petrol dan diesel, dia berdasarkan cc. Motor pun berdasarkan cc. Berapa cukai jalan, apa semua kan. So kalau kata EV ni, dia berdasarkan kilowatt. Itu penting. So kalau kata we are serious in that, so kita boleh beralih kepada suasana yang lebih orang kata baik lah dari segi pelepasan udara karbon monoksida di atas jalan raya lah. Dan kalau kita tengok balik, kalau kata apa yang City Hall dah buat untuk kurangkan carbon emission di pusat bandar. Kita dah ada free day car pada hari Sabtu ke pertama dan ketiga kalau tak silap. Hari ni pada di BKL. Di BKL lah City Hall. So itu penting kalau kata kita tengok, dan rasanya City Hall sendiri pun dah ada rangka program untuk free carbon emission lah pada tahun berapa tak silap saya. Dia dah ada dah perancangan tersebut. So di sini sebab tu saya kata kalau kata jaringan tu ada, feeder bus tu ada, benda ni akan jadi lebih baik. Kan? Maknanya nak station kena ada feeder bus. Ataupun kemudahan kalau kata yang berbayar sekarang, tak silap saya yang elektrik skuter kan, BIM kan. BIM, betul. Ini pun boleh jadi salah satu cara hidup baharu lah untuk mengurangkan carbon emission tu sendiri. So benda tu pun national lah, mana peringkat persekutuan kerajaan, persekutuan kena lihat. Dan mungkin boleh dikongsikan apa yang di BKL City Hall dah buat untuk diluaskan kepada orang kata negeri-negeri di sekitar Lembah Kelang dahulu dan seterusnya kepada satu Malaysia pun. Yang lebih orang kata mengikut kesesuaian lah kan, keperluan dia tu. Sebab benda ni kita boleh buat kajian sebenarnya berdasarkan jumlah kenderaan gunakan jalan tersebut. So berapa jarak masa yang diambil, semua boleh dikaji. Kalau kita ingin lihat satu result yang baik lah. So maksudnya kat sini adalah usaha maksudnya usaha oleh pihak kerajaan atau swasta telah ambil untuk memastikan pengangkutan awam ni mesra alam, betul tak? Betul, memang ada. Cuma kita dari segi rakyat sendiri, kesedaran tu perlu. Mana datangnya itu? So dia relate juga dengan komunikasi perhubungan awam tu. Must be orang kata establish. Maknanya kalau kata pihak kerajaan persekutuan very serious. So kalau kata Tesla will be the next destination after Indonesia. So benda ni perlu ada perluasan lah penggunaannya. So maybe local pembuat kenderaan tempatan Proton dan Produa. Rasa Proton dah ada. X90 dia berteraskan hybrid lah X70. Benda-benda ni perlu. So nak tengok jayanya akhirnya kepada rakyat. Rakyat perlu support usaha-usaha macam ni. Betul. Jadi kat sini Encik Hasrul, apakah langkah yang telah diambil untuk meningkatkan keselamatan dan
kepercayaan lah berkenaan dengan pengangkutan awam supaya lebih ramai orang berasa selamat menggunakan perkhidmatan ni. Sebab ada setengah yang kita dengar kadang-kadang dia kata macam tak selamat lah nak pengangkutan awam ni. So macam mana tu Cik Asrul? Okey, kalau kata pengusaha bas lah, contoh feeder bus keselamatan ni sebenarnya kalau katalah I think di luar negara kebanyakannya dah ada pun pemasangan CCTV dalam bus yang boleh di-connected to their system. Ataupun kalau pengguna e-hailing, apa yang dia boleh buat? Pengguna e-hailing boleh monitor maknanya perjalanan driver nak ambil dia dan dia pun boleh report. Rasanya kalau kata pengguna e-hailing, dia ada panic button dekat sistem, dekat handphone yang kita download kat software tu kan. That's a part of it. Maknanya kalau kata kerajaan tak ambil enteng, hal ni rasanya ada. Memang dibuat. Memang ada boleh buat dan dah buat pun. So kalau kata pengusaha-pengusaha yang lain nak ambil orang kata perkara ni sebagai satu yang positif, even kalau tak silap saya untuk kenderaan tunda yang tunda kenderaan rosak pun, diorang pun dah dilengkapkan dengan CCTV. Sebab nak memastikan kenderaan yang ditunda tu dibawa kepada tempat sepatutnya. Itu kalau tuan-tuan tahulah. Ini saya nak cerita pengalaman sebab kereta saya pun pernah ditunda, rosak tepi jalan dan kita berada orang kata dalam situasi was-was lah. Betul ke kereta saya akan dibawa ke workshop yang saya maklumkan tu. So dia cakap jangan risau. Kami HQ akan monitor, kami pergerakan. Bayangkan. So sebenarnya penggunaan aplikasi lah sebenarnya. Kita boleh banyak yang boleh bantu dah dalam kehidupan seharian kita lah. Cuma how we going to orang kata make use of that technology, expand to orang kata benefit of pengguna ataupun user ataupun rakyat tu sendiri. Kalau kita bangkitkan, rasanya ada kes-kes tahun 1990-an, tahun 2000 tak silap, ada yang kes maut melibatkan pengguna penumpang wanita bas ekspres tak silap yang kata secara kejam dibunuh so sebenarnya ketika itu mungkin camp dalam bas tu tidak ada, betul tak? Betul. Berdasarkan rentetan kes-kes ini saya rasa kerajaan dah nampak dan menetapkan lah, dan MOT should be orang kata parti yang paling penting untuk mainkan peranan benda lah. Ya betul. Dia berbeza MOT bukan agensi kerajaan yang mengadili lebuh raya. Kami di bawah MOW. Menteri Jeraya kami lah. Tapi sebenarnya dia boleh di-combine. So kalau kata kita cerita on safety itself, saya rasanya kita dalam fasa IR 4.0 kan, Industrial Revolution 4.0. So apa yang boleh berkait kita guna pakai teknologi terkini? 5G lah. Saya rasanya kan, betul tak Tesla pun dah keluar unmanned, no pilot car pun dah boleh bergerak secara sendiri. Benda ni perlu diperluaskan lagi lah. Betul. So maksudnya rasanya kita ada website ke? Maaf mencelah. Apa ada satu website untuk maksudnya orang awam untuk berkongsi pengalaman, ada kan kalau tak salah saya? Kalau di Duke adalah kami ada orang kata website kami sendirilah yang boleh buat aduan ke ataupun komplimen buat sendiri. Dan salah satulah kalau kata macam dari segi aspek perhubungan awam, macam kami diwajibkan oleh LLM untuk menyediakan kata satu kaji tahap kepuasan pelanggan pun setiap tahun. Dari situ kami boleh menilai lah mana boleh orang kata keberkesanan dari segi peringkat operasi, apa yang perlu ditambah baik, apa perlu yang diubah, apa perlu yang diperbaiki. So kita boleh kenal pasti. Maksudnya kat sini ada inisiatif lah untuk menggabungkan pengangkutan awam dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Kalau pengangkutan awam, kalau Puan Wan ingat ada certain lebuh raya ada laluan khas bas. Tak silap saya di lebuh raya Sprint, Plaza Tol Damansara dan Pencala tak silap, dan dan juga Plaza Tol Kerinci. Kita pernah collaborate dengan third party untuk menyediakan kemudahan laluan khas bas menggunakan berkongsi dengan lorong Smart Tag kalau tak silap saya. Oh, ya ke? So cuma okay, how serious the public entity lah, mana the third party nak lihat benda tersebut,
boleh expand untuk kemudahan syarikat dia dan penumpang. Ini sebenarnya dah ada sebenarnya. Cuma now sebab kita punya fokus dah lebih kepada RFID dan multi-lane free flow kan. So kita dah hala tuju ke situ. Now kita ada fasa sistem pembayaran terbuka kepada semua pengguna lah. So now Duke antara yang 12 terawal di Lembah Kelang pun mula daripada bulan 8 itu, penghujung bulan 8 kita dah aktifkan open payment system yang reader. Ini pun salah satulah hala tuju kami nak ke multi-lane free flow kemudian hari. Jadi sekarang ni open payment ni lebih bersifat card present lah. So kalau multi-lane free flow, card not present. Tapi dia menggunakan open payment. Open payment ni tuan-tuan boleh attach, perempuan boleh attach dalam aplikasi pada masa depan yang akan disediakan oleh pihak ketiga ni. Terus tolak kepada bank account tuan lah. Tak perlu dah reload Touch 'n Go. Oh, okey. Salah satu inisiatif yang akan berlaku tidak lama lagi. Okey. So dahulunya orang asyik komplain susah dapat Touch 'n Go, Smartech dah tak jual. Betul-betul. So we come out with orang kata solution yang baru, RFID. The first RFID initiated by Touch 'n Go Sdn Bhd lah. But concurrent we are working, the highway player is working on with third party untuk expand teknologi ni kepada multi-lane free flow. Cuma di situ PBT harus lebih bersifat proaktif lah. Sebab bila kita ada multi-lane free flow, maknanya kita dah tak ada buffer di Plaza Tol kan. Semuanya laju je, jalan terus. So kalau di situ PBT harus bersiap sedialah dengan mungkin pelebaran jalan, penambahan jalan baru di pusat bandar. Ini yang orang kata semua PBT pun kalau kata interlinking at one time Tanjung Malim pun dah jadi sesak, bandar Tanjung Malim pun dah sesak, PBT harus lihat. Kalau kata di Bentong pun dah sesak, Bentong kita dah ada CSR, Central Spine Road kan. Kita boleh sambungkan sampai ke Gongsang. Itu orang kata inisiatif kerajaan juga. Untuk alternatif avoid lokal bandar-bandar kecil seperti Bentong, Raub dan seterusnya di Kuala Lipis lah. Dah boleh terus. Sebab tu saya kata kalau kata nak bercakap dengan road network dengan transport is very broad. Kalau kata LPT 2 tu disediakan untuk galakkan pertumbuhan negeri Kelantan dan Terengganu. Tapi sampai sekarang dia ada sampai di Terengganu lah. Kalau diteruskan sampai ke Kota Baru, dia akan memberi impak ekonomi lah juga. Dan juga pekerjaan. Dari segi pengangkutan nak bawa hasil-hasil pertanian ke bandar dan ke kawasan yang lain. Itu sebenarnya. ECR tu pun penting dalam orang kata pembangunan ekonomi kita, tapi perlu ada connectivity, jaringan. Perjalanan tu perlu dipendekkan. Okey, so maksudnya dekat sini sudah adalah inisiatif yang kerajaan ataupun pihak swasta NGO jalankan untuk menaik taraf ataupun memberi kesedaran kepada orang awam ni tentang berkenaan dengan perhubungan awam ni sendiri. Okey, jadi terima kasih Encik Hasrul atas perkongsian pada sesi pertama tadi berkenaan dengan peranan pengangkutan awam dalam matlamat pembangunan teguh berasaskan teras sosial. Jadi dekat sini, program perhubungan awam berdasarkan teras sosial adalah usaha untuk meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sosial yang penting dalam komuniti. Program ini biasanya melibatkan kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk masyarakat tempatan, badan bukan kerajaan iaitu NGO lah, pihak berkuasa tempatan dan sebagainya. Jadi dekat sini Encik Hasrul, boleh ke Encik Hasrul Nizam berkongsi pengalaman melaksanakan program perhubungan awam berasaskan teras sosial oleh organisasi tempatan? Okey, kalau kata kita lihat ini aspek dari segi perhubungan awam lah So first thing so I would like to elaborate lah saya jelaskan kata apa itu kesedaran. Maknanya kita perihal, kita ingat usaha ini, apa yang kita lakukan ataupun perasaan ingin belajar lah
yang telah timbul. So perhubungan awam tu saya definekan sebagai satu amalan menjalinkan, menggalak atau memupuk semangat muhibah kemesraan, imej yang baik di kalangan orang ramai atau terhadap sebuah firma, syarikat ataupun institusi lah. So what will be the best practice? Orang kata nak jadi person in charge lah, pegawai perhubungan awam ke atau pengurus perhubungan awam. So individu ni sebenarnya dia kena master lah. Master dari segi orang kata mengendalikan pelanggan dia, sama ada dengan media tradisional ni media cetak lah, atau media sosial yang sekarang paling laju lah orang cakap kan. Dengan retweetnya, dengan repostnya, dengan sharenya dan sebagainya lah. Either sama ada share pada platform yang free ataupun yang berbayar lah. So kita mesti jadi seorang yang kata pengamal perhubungan awam yang mampu meletakkan dirilah kita di dalam kasut diorang lah. Maksudnya kalau kata kita faham, sebab kita ni pengantara antara syarikat dan juga pengguna ataupun orang awam yang mungkin menggunakan perkhidmatan kita, sedar tak sedar dia perlu orang kata diambil tindakan lah. So first and foremost lah, sebagai pegawai perhubungan awam, komunikasi tu amat penting lah. Maknanya kebolehan berkomunikasi secara orang kata secara fluent lah, secara proficient communication skill. Maknanya kemahiran tu perlu ada lah. Dan dia perlu jadi seorang yang kreatif. Kreatif ni bukan terhad kepada dari segi penulisan saja. Sebab kalau macam apa yang kami buat di Duke, kalau kata saya nak kongsikan, kita pun kena kreatif bab-bab in term of concept and design juga kan. Sebab kita nak bawa betul. Kita nak bawa image corporate tu ataupun mana yang standard kita ada untuk Duke, apa will be the trademark untuk Duke, itu macam tu kan. So keupayaan untuk mempunyai daya persuasif yang tinggi lah. Maknanya kalau ada isu-isu krisis kecil besar ke apa semua pun, kita boleh berjaya lah, orang kata berjaya untuk meyakinkan lah stakeholder berkaitan, terutamanya pengguna lebuh raya ataupun orang awam lah. So of course perlu jadi seorang yang versatile lah dan multitasking. Kalau kata perhubungan awam ni, kalau kata nak jadi PRO, bukan isu statement saja. So engagement with public itu satu. Yang paling penting engagement with public lah. Of course lah, public ni pemegang taruh lah. Maknanya keupayaan kita untuk adapt with the current situation, kalau ada berkaitan dengan isu berkaitan dengan organisasi kita lah. Kalau saya nak kongsikan, rasanya yang the most recent adalah berkait dengan gangguan telekomunikasi di Plaza Tuan kami satu ketika dulu. So benda ni public keep on inquire us. Kenapa berlaku macam ni, bila nak resolve. So this thing yang kata agak kritikal lah untuk Duke handle. So di situ di mana yang kita perlu ambil tindakan. So kata pembaikan perlu buat. So bersama dengan pihak telco ini sendiri. So one thing, penjelasan supaya public is aware apa yang berlaku. Bukan di pihak kami saja, dia perlu kepada pihak ketiga untuk selesaikan masalah tersebut. So this is one management lah. Maknanya kalau kata management dengan public, satu, public engagement tu, dan juga dengan pihak ketiga lah, kalau melibatkan pihak ketiga. Kalau kata internal, we need to resolve lah. That one ada satu-satu yang kata fasa di mana komunikasi tersebut ada peringkat dia lah. So maknanya dari segi peringkat saya, kita perlu laporkan kepada agensi yang terlibat lah, agensi penyelia kami, untuk dimaklumkan berkaitan dengan secara lengkap lah makluman awal untuk laporkan kepada agensi terbabit lah. Dari segi makluman lah, dan tindakan tetap kena berlaku. Public engagement pun kena terus juga, dan juga termasuk media lah. Sebab media, so repo you dan media tu penting, yang mana dia nak pick up. Dan of course platform media-media ni ataupun pempengaruh influencer. Kalau benda yang agak viral ni mungkin tidaklah, tapi media sosial, media tradisional tu penting. Itu yang penting. Kalau dia pun ada platform online,
So yang online ni akan lebih orang kata cepat capai lah kepada orang awam. Dan kalau kata kita sentuh berkenaan dengan trust, trust ni kalau saya define kan sebagai asas dasar, tapak ataupun tonggak lah tunjang sebagai ataupun landasan dan ataupun rukun lah. So macam mana kalau kata asas tu pun tak kuat, trust dia, social pula kita boleh berkaitkan dengan segala berkaitan dengan masyarakat, perihal masyarakat dan kemasyarakatan. Pembangunan, kalau pembangunan perihal membangun, proses membangun, mencapai kemajuan, perkembangan atau usaha lah yang boleh kata kegiatan membangunkan, memajukan sistem ataupun kawasan lah. Mampan akan pencapaian atau prestasi yang baik. Kata dari masa ke semasa lah. So kalau kata tajuk macam kalau kata saya nak sentuh lah dari segi awalnya pembinaan lebuh raya, kami perlu kenal stakeholder kami dulu lah. Stakeholder kami tu adalah pihak-pihak yang berkait lah di sepanjang lebuh raya, cadangan jajaran lebuh raya tersebut. Dia ada kelompok masyarakat, resident association, dia mungkin ada juga NGO yang aktif, NGO alam sekitar ataupun NGO kemasyarakatan yang lain lah. So stakeholder ni ialah kita define ialah pemegang taruh lah, bahasa Melayu dia pemegang taruh. So that one you kena identify dulu. So what will be the potential issue kata dalam pembinaan lebuh raya. Itu satu-satu perkara lah. Dalam hal tersebut barulah kita proceed. Mana dari peringkat pemaju kita ada value assessment, value engineering, value management lah. Dan baru selepas semua ni kita lepas berdasarkan cadangan jajaran lebuh raya, barulah lebuh raya tu dibina. Normally pembinaan lebuh raya lah, di sinilah cabaran yang rasa PR paling banyak lah, yang kita perhubungan awam paling banyak yang kita kena tempuh lah kan, especially kalau jika dikaitkan dengan aset-aset awam, contohnya macam sekolah, kita nak lalu tepi sekolah, kita nak lalu tepi rumah ibadat. So sebenarnya benda-benda ni perlu diambil kira. Kita nak lalu dahulunya mungkin kemudahan awam, taman lah contoh kan, taman permainan contoh, it's a public punya item kan. So benda-benda ni perlu dijelaskan ataupun syarat-syarat mungkin pihak PBT, pihak negeri ada tetapkan, kita kena comply lah. Dan that will be a part of our obligation berdasarkan pembinaan lebuh raya tersebut. So dia akan ada kajian social impact assessment. Ini semua mana ada tak peluang pekerjaan, ada tak orang hilang pekerjaan, termasuk juga dengan environmental impact assessment, EIA. EIA ni kami kena submit ke Jabatan Alam Sekitar. Ada tak pencemaran boleh berlaku? Maknanya rosaknya possible landslide, rosaknya longkang-longkang yang berdekatan boleh menyebabkan banjir ke sebagainya. Itu berkait lah. Mana-mana pembinaan lebuh raya, TIA lah, Traffic Impact Assessment. Ini pun akan memberi yang kata laluan yang lebih jelas lah kepada kami yang kata pihak pemaju untuk majukan lebuh raya ni. Of course, demand tu ada. Cuma kita perlu lebih realistik lah, sebab Traffic Impact Assessment akan impact kita punya dari segi pembayaran balik lah, hutang dan institusi kewangan. Ini penting. Tapi of course lah dari segi PR punya peranan SIA dengan EIA lah, ini yang kata get in touch lah, kata isu-isu yang boleh berlaku kan dalam construction. Jadi macam maksudnya kat sini program yang di jalan tu mendapat sokongan atau mendapat sokongan dan kerjasama lah daripada pemegang kuasa tempatan dengan pihak berkuasa, betul ke? Betul. Itu mesti ada kelulusan dan persetujuan awal lah. Mana kalau kata involve jalan di BKL, kalau ada penutupan, semua ni kena all in. Dia tidak boleh satu yang kata kita buat je tanpa lulusan, tidak. Sebab PBT pun ada stakeholder dia, which is also pengguna jalan raya dia. Kan? So kalau kata kita nak buat diversion, kita nak buat tunneling punya projek di kawasan-kawasan tertentu, ataupun kita nak launch kita punya beam structure tu, selepas kita punya pier dah siap, benda ni perlu.
dari segi kelulusan PBT dan sebagainya lah. Dan of course public punya announcement perlulah, kan, dia road diversion tu sendiri. So sebab tu kalau kita boleh tengok mana-mana penutupan jalan melibatkan pembinaan lebuh raya memang ada. Memang syarikat akan ada isu statement untuk tempoh-tempoh tertentu yang diluluskan oleh PBT. Sebab tu tapi of course lah dia bukan buka tutup. Kalau kata tutup tu mungkin bertahun lah, setahun, 2 tahun. Tengok mana ikut fasa lah. Kalau kata fasa tu boleh disiapkan awal, mungkin boleh buka awal. So kalau kata berkenaan dengan kata laluan tempat sensitif pun kena dapat persetujuan stakeholder berkaitan juga. Kan kata nak lalu tempat apa kumbahan ke, proses kumbahan atau processing water ataupun orang kata tempat-tempat sensitif dari segi aspek keselamatan perlu dapatkan juga. Di satu kami sebelah Pulapul dengan Minda. Itu kawasan sensitif tuan. Ada syarat yang ditetapkan oleh pihak agensi berkait. Bukan main suka-suka aja. Mana Tuan Nasrul, kalau kita ikut syarat yang ditetapkan tu untuk proses tu tak ada masalah lah untuk kita berusaha. Betul lah. Betul. Sebab sokongan stakeholder ni penting. Mana-mana projek nak jalan memang perlu ada kerjasama. Of course lah bukan orang kata 1 kali 2 berbincang lah. Kan maknanya kita kena sit down, kita propose kita punya alignment. So dia orang akan menilai balik. Apa dari segi keselamatan, faktor environment tu terjejas tak kepada pihak mereka. So baru kita construct lebuh raya tersebut. Cik Asrul, saya ada satu soalan. Cik Asrul, tadi berkaitan dengan perhubungan, maksudnya highway dengan pengangkutan awam lain tu, ada tak daripada pihak Cik Asrul, pihak Duke sendiri pernah tak bawa isu ni ataupun bincangkan dengan kementerian untuk benda ni kita realisasikan, kita wujudkan di Malaysia benda tu supaya akan datang perhubungan kita dengan perhubungan awam jadi benda tu connection. Jadi untuk ke sini dah menyambung segalanya. Ada tak bawa benda ni bincang dengan kementerian ke? Kalau dari segi akan datang macam mana? Kalau dari segi dasar tuan kalau dari segi dasar sebenarnya lebih kementerian antara dengan kementerian lah perlu bawa isu ni. Kan mana dia ada integration part. Tapi kalau dari segi perhubungan awam ni, kami ni orang kata fokus kepada agensi kami sajalah. Tapi taklah kata kami berdiam diri. Kan maknanya melalui kami ada Persatuan Syarikat Konsesi Lebuh Raya Malaysia PSKLM yang bertindak. Sebab kami ada biro komunikasi dan juga biro hubungan antara agensi. Benda ni kami kadang-kadang memang kami utarakanlah kepada agensi kami melalui dialog ataupun bengkel-bengkel yang kita buatlah secara bersama. Cuma dari segi dasar memang penting kementerian yang kena bawa lah. Kalau kata kementerian yang kena bawa. Dari segi dasar lah sebab dia lebih tinggi peringkat dia. Bila dasar kementerian dengan kementerian dan of course benda tersebut mungkin dibincangkan dalam mesyuarat jemaah menteri lah. Maksud Cik Asrul tu daripada pihak Cik Asrul bawakan juga perkara ni, tapi selebihnya kita beri kepada pihak-pihak yang sepatutnya untuk berbincang. Betul. Lah. So, yes. Kita usulkan saja dalam maksud Cik Asrul dalam bengkel ke dalam apa, kita usulkan apa yang perlu, apa yang tidak, dan selebihnya kita berharap kepada part yang menguruskan itulah kepada kementerian berkaitan. Macam dari segi perhubungan awam macam kami banyak yang mana kami kena jelaskan, contohnya sekarang berlaku lah hala tuju kita kepada Mati Lane Free Flow dan juga apa yang ada sekarang ni open payment, sistem pembayaran terbuka tu. Sekarang ni dari segi kata perhubungan awam tu tugas kami nak menjelaskan hal-hal ni. Di samping isu orang kata yang dalam media sosial tu pihak berwajib kena jawab lah. So kalau pihak berwajib tu buat masa sekarang, kalau RFID tu pihak touch and go lah. Cuma kalau kata isu-isu kecil yang boleh berlaku di lorong, that one kalau tuan-tuan perempuan boleh berurusan secara terus. Memang kita minta adukan secara terus kepada lebuh raya tersebut untuk mungkin ada tindakan penambahbaikan lah. Berdasarkan
jumlah orang kata kita boleh nilai balik dari segi jumlah aduan lah. Kalau kata lorong tu duk kata, dia RFID tu, sistem tu dah okey. Tapi dia boleh jadi kepada lorong-lorong tertentu kan, di plaza-plaza tertentu. Dia bukannya semua tu kita kena anggap jadi buruk. Betul tak? Cik Asrul, Ha. dia macam tadi kan berkenaan RFID tu. Mhm. Sebab rata-rata kita tengok, boleh tak Cik Asrul bagikan sikit penerangan ataupun penjelasan pada yang lain? Sebab bagi saya tengok ada banyak kebaikan dia untuk RFID ni. Mhm. Dan ada juga keburukan dia. Maksudnya keburukan dan kelemahan dia tu kan sentiasa jam apa semua. Apa disebabkan Okey. jadi jam, tak detect, apa punca dia sebenarnya Asrul? Okey, dia lebih kepada isu teknikal lah. Kalau tuan-tuan kena ambil maklum design kanopi Toll Plaza tu setiap lebuh raya tidak sama. Kan? Kalau tuan-tuan perasan. Kami ni wujud secara berperingkat, bukan sekali harum. Betul tak? So kalau kata di Plus tu mungkin dah 30 tahun design dia. Kalau di Duke mungkin 15 tahun. Okey. Kalau di highway lain mungkin dalam lingkungan 20 tahun contoh kan. So prasyarat utama untuk kami pasang equipment di RFID di lorong tu, kita kena eliminate isu-isu bouncing. Isu-isu yang orang kata dia ada isu pantulan lah. Di sini orang kata RFID tu dia ada dua. Satu yang kena nampak situ, what will be the potential open potential performance sticker tu sendiri ataupun equipment di lorong. So kami kata insya-Allah kata kerjasama daripada MCMC, SKMM, kita dalam fasa untuk uji cubalah menggunakan kata konsep multi-lane free flow. Tapi kita nak kena cari SI dululah, sistem integrator yang nak buat perkara ni lah. So dari segi wattage lah, wattage yang kata masih lagi pada tahap yang lebih rendah lah buat masa ni. Pakai watt yang lebih tinggi tanpa gangguan sebab kami pun ada prasyarat yang kita kena penuhi lah dengan MCMC. Kita tak boleh berganggu pula frekuensi telco lah. Okey. Dia satu yang agak unik. Tapi teknologi wise kita dah dekat lah. Kita tak perlu risau apa-apa. Teknologi wise memang dah dekat. Cuma macam saya cakap tadi, kedudukan equipment configuration tu di lorong mengikut plaza tol masing-masing, ada tak sekitarnya tu ada pencawang telco yang boleh beri gangguan, ada tak struktur-struktur metal yang boleh beri gangguan kepada performance stiker tu sendiri. Metal tu besi lah. Kalau kata macam peringkat awal kami diberi orang kata kemudahan akses untuk uji lorong ni lebih awal So pada peringkat pertama pun kita dah uji tampal dalam, sekarang semua dah kena tampal luar. Sebab hal-hal itulah yang kita tak nampak. Kenapa kiri, kenapa bukan kanan and so on lah. Sebab standardization tu. Cuma satu je, kalau dari segi keselamatan tuan kena positifkanlah benda ni. Kena nampak benda ni amat bagus kalau kata dari segi keselamatan kenderaan tu sendiri. Kalau pada satu masa nanti semua dah pakai RFID kan, maknanya lebih mudah lah RFID dan juga pengesanan berdasarkan plate nombor. Dua ni main komponen untuk multi-lane free flow. So tinggal kita nak laksanakan. So we still negotiate dengan pemaju pihak ketiga ni untuk kita realisasikan multi-lane free flow ni. Jadi saya boleh simpulkan lambat cepat tu bergantung kepada kebersamaan semua konsesi. Saya put that way lah. Maknanya kalau Duke memang kita nak our management, top management is very positive. Sebab dia boleh mitigate isu jam di Plaza Tol. Tapi PBT kena bersedia terima kenderaan tersebut. So jadi kat sini Cik Asrul, saya boleh simpulkan yang mana program perhubungan awam ni berdasarkan teras sosial adalah usaha yang berterusan dan memerlukan komitmen jangka panjang. Betul tak? Jangka pendek, jangka panjang. Dia kena ada. Yang first kalau kata isu-isu, orang kata isu berkait dengan aduan awam, ini jangka pendek lah, fast action lah. Kita tengoklah kalau kata dia kata kalau kata kajian tu sampai kata kalau kata public datang nak
tambah je lorong extend. Kalau tambah lorong tol tu insya-Allah lah. Tapi kalau kata tambah lorong dekat bound tu ikut be a billion punya cost kan. So dia kena ada kajian yang lain lah. Dari segi orang kata level of service yang kita kena comply lah. Dalam Betul, hal tu. so maksudnya kat sini ia dapat membantu membaiki komuniti tempatan lah dan menyokong pembangunan sosial yang positif. Dalam masa yang sama, ia penting juga dalam menjalinkan hubungan yang kukuh dengan pihak berkuasa tempatan dan rakan kongsi lain untuk memastikan kejayaan program tersebut. Betul. Tak, Cas? Betul, memang betul. So kalau kata macam kami ni kita ni lebuh raya bandar lah. So pemegang stakeholder yang paling besar di pihak kami di BKL lah kan, betul tak? Betul-betul. Sebab kita ada 2 sekarang. Kita dah ada Duke 1, 2 dan Duke 3. Duke 3 tu SPE. So benda macam ni lah. Dan of course lah kata selain pada PBT, apa yang utama? Pembekal perkhidmatan utiliti lah. TMB, Syabas air Selangor ke ataupun Syabas. Ini penting. Sebab kami macam plaza kami pun perlukan elektrik kan, lampu. Tapi ada kita berkemungkinan akan ada orang kata kerja-kerja yang melibatkan kawasan mereka. Di kawasan mereka tu. Macam ni lah. Yes. So kalau kata macam Duke 1 saya nak share lah. Untuk kami alihkan, tuan perasan tak di Ontai Kim tu? Di hubungan Plaza tu Duta kan ada pylon TMB tengah-tengah kan? Betul. Yes. Di situ pun syarikat pembekal minta kita sediakan orang kata satu equipment khas untuk mereka buat maintenance. Contohlah, itu satu paling contohlah. So untuk pastikan kita terus ada lampu di rumah, ada elektrik di rumah, itu syarat-syarat prasyarat yang kita kena comply lah dengan pihak ketiga. Bukan hanya construct highway saja. Kalau kata melibatkan kemudahan utility, so kalau kata pipe air kena pindah, that one semua terangkum dalam kita punya project cost lah. Macam kabel fiber Cezroel. Kabel fiber TM, telco. So laluan sewerage STP tu, bekalan pipe air, kalau kata bekalan kuasa elektrik, benda ni semua. Kalau kata yang kecil-kecil tu macam papan iklan, itu kecil lah kan. Itu kecil lah. Ini yang melibatkan boleh kata kacau ganggu perkhidmatan dengan orang awam. Itu besar. Itu perlu betul. Kan? Lepas tu orang kata nak kena pastikan pula. Kena pastikan kalau kata nak alihkan kata kabel kuasa tu, kena proses dia, kena follow requirement daripada TMB lah kan. Betul. Kang jadi kemalangan pula. Di tapak bina. Di Kemalangan tu dah dia apa dah tuan? Dia habis semua. Betul. Jadi hadirin yang dikasihi semua, program kita teruskan dengan sesi soal jawab. Andai kata ada soalan-soalan yang nak tanya direct kepada Cik Asrul, so kita buka dalam masa 5 minit sahaja sebab masa sangat mencemburi kita. So Cik Asrul, saya kat sini kalau saya tengok dekat chatbot ni ada soalan daripada rakan kita. Assalamualaikum. Dekat chatbot kita. Assalamualaikum. Soalan ni ditanya oleh Encik A.L. Kamarudin. Assalamualaikum. Kalau kita tengok sekarang, kita kena reload e-wallet Touch and Go untuk guna RFID kan? Jadi RFID. RFID. Jadi ada possibility ke kalau kata kad bank pun boleh digunakan untuk RFID? Alright. So macam saya cakap tadi, kita dalam fasa peringkat pembangunan untuk pembayaran sistem tol terbuka. Pembayaran terbuka. Maksudnya open payment system. So open payment system ni punya karakter memang terus dengan bank. Cuma sekarang dia tidak dalam bentuk aplikasi lagi. Akan dibangunkan kemudian bila mana open payment ni dah jadi dalam fasa multi lane free flow. Dia tak perlu kad present dah. Maknanya tak perlu sentuh kad lah. Kad present ni maknanya sentuh kad pada reader. Tak perlu dah satu masa nanti. So itu fasa yang kita kena lalu untuk capai multi lane free flow. Akan tetapi rakyat di sini yang saya nak orang kata perlu ada kesedaran lah. Rakyat kena
mendukung kata kalau kata ada keperluan open payment tu makin tambah. Dari segi pihak konsesi, kami perlu menilai balik dia punya kadar throughput tu untuk kita tambah kemudahan tu. Mana rakyat dah happy. Kalau kata tak happy dengan RFID, tapi multi-lane free flow pun akan pergi kepada RFID. Macam saya cakap tadi lah, berbalik kepada isu-isu teknikal, bouncing tu lah yang saya cakap tu. That one memang we are aware. We are fully aware dan kita dah mitigate isu tersebut dengan cara pengendalian, pengawalan dari segi wattage reader tu sendiri. Sebab kalau kata benda ni kita jelaskan satu persatu, saya rasanya saya pun tak mampu. Setiap orang nak lalu RFID tu, cik perlahan. Saya pun tak boleh buat macam tu 24 jam kan. Tapi Yalah, betul. user experience datang dengan aduan selalunya. Dan aduan ni dia selalu dia hadir berdasarkan mengikut lorong-lorong yang dia lalu berdasarkan plaza tersebut lah. Kita akan tengok narrow down, kalau kata dedupe kita akan narrow down berdasarkan apa yang berlaku di plaza tu dan di lorong tersebut. Bukan semua kami kena usik. Sebab dia dah ada so called kita dah buat macam-macam zoning apa semua, kita mana reader tu sendiri kita tetapkan lane by lane dia punya setting sampai kita boleh dapat satu setting yang paling hampir sempurna lah. Tapi kita kena faham balik bila wattage yang kecil dia akan ada kata detection tu tak, dia lebih kata fokus lah di lorong. Tapi tuan-tuan tak boleh dah bawa kereta macam F1 kan. Dia could be orang kata less than 20 km per hour lah. Tapi untuk masa depan multi-lane free flow insyaAllah dia boleh kereta high speed. So salah satu komponen dia RFID, kemungkinan besar kalau kata ada peluang OBU tu digunakan, so lagi cepatlah multi-lane free flow tu berlaku. Buat masa ni kerajaan dah decide memang penggunaan teknologi RFID. Nak tak nak sekarang orang kata rakyat kena terima perubahan ini dan kita akan laksanakan multi-lane free flow tu dalam tempoh terdekat. Kalau nak cerita RFID ni sendiri dengan multi-lane free flow ni zaman late Tun Samir-Velu kita dah bercerita. Kalau kata pemain industri dah tahu dah. Kalau saya dari segi research kami dah buat banyak negara. Kita buat orang kata kajian yang mananya dari segi peringkat negara tu sendiri, negara yang kecil, negara yang interconnecting dengan other negara pun, mana Europe lah especially kan. Negara yang kecil tu macam Taiwan. Semua tu dah ada dengan kami. So kalau kata nak jalan, but what will be the public acceptance? Ni kerja PR lah. PR masa ni PR Biro Komunikasi Persatuan Syarikat Konsesi lah dan juga PR lebuh-lebuh raya lah. Kan maknanya it's very clear that kita akan move forward kepada multi-lane free flow, what will be the next action. Tapi benda ni kena dengan public kena support. So that's why macam mana capaian dari segi negeri yang tidak ada lebuh raya. It could be yang kata possible ada promotion ke kan, nak galakkan RFID tu, ataupun diperluaskan secara asas dalam kehidupan, mungkin buat dekat parking sistem kita open payment ataupun pakai RFID. Kalau kata Puan Wan, Puan Lin, Cik Azwan, Cik Mustaqin sendiri dan mana hadirin yang ada pada ini, mungkin boleh diperluaskan. Kalau kita tengok di pusat bandar rasanya semua dah pakai open payment. Sungai Paul kan. Semua dah pakai RFID. Setengah parking pun dah ada RFID. Kondo especially lah kita bercakap service apartment lah contoh. Dia orang pun dah invest. Tapi that one tak boleh lah pakai dalam sistem tol. Sebab dia bukan dalam komponen tol. Tapi it's still RFID. Boleh diguna pakai. So sama juga macam open payment. Dekat parking, I think paling awal kalau siapa pergi mall-mall sekarang, dia dah ada ANPR pun. Tuan tak perlu windang pun. ANPR tu detect nombor plate tuan bayar ketika keluar. Betul. Ini a part of dua komponen main dalam multi-lane free flow nanti. Of course lah, so that's why macam insurance company very positif, memang nakkan multi-lane free flow dan RFID. Sebab in term of car stolen punya cases. Sebab dia tak boleh pindah milik. Touch and go boleh pindah milik. Dia boleh transferable. It can be transfer. Touch and go kan. So that's why bila
hal-hal berkait dengan kecurian dan sebagainya, agak sukarlah pihak berwajib nak monitor, whereby RFID tu boleh detect dia lalu je mana, semua dah ada sensor. So sama juga macam mungkin satu masa nanti kalau kata saya nak share apa yang di luar negara dah buat, mobility ni sendiri pun dah dipantau melalui telco. Kata keupayaan rakyat tersebut di negara tersebut pada dasarnya mampu ada 2 handphone dalam kocik dia dan menggunakan sebuah kenderaan, ataupun the maximum berapa, 5 orang satu kenderaan atau 4 orang. So situ pun kita boleh tengok kelebihan penggunaan teknologi itu sendiri. So banyak sebenarnya, banyak bidang dari segi orang kata nak curb jenayah dan sebagainya. So mana-mana ni lah. So belum lagi AI yang lain-lain lah. Kalau kata di lebuh raya pada satu masa nanti, jangan terkejut, kita boleh buat autopilot untuk semua kenderaan kalau kata semua ada 5G. Kan macam di China dah face recognition. Dia punya AI based on face recognition. Itu pun penting. Mana tak boleh, dia tidak ada clone yang boleh copy kita punya thumbprint, kita punya face ID, semua ni. Itu pun bagus dari segi kata, kalau kata rakan saya ni Cik Azwan dengan Cik Al-Mustaqim daripada KDN, this one face recognition is a part, boleh curb the jenayah kan, boleh digunakan pakai. Perlu diperluaskan. Dia benda tu satu yang menyusahkan. Tapi of course lah, kita ada generation gap. Itu kita kena realistik lah. Mana kita yang dalam lingkungan nak pergi ke umur warga emas, kita kena ajar warga emas lah. Kalau mak ayah kita masih ada kan. Ataupun dari segi isu-isu teknologi lain, mana yang kena make sure teknologi tu makin murah lah. Orang kata yang boleh ada Face ID, yang boleh ada NFC, kemudahan NFC ni untuk warga emas ni pun tahu dan boleh guna. Ini yang perlu dibuat lah. Kalau kata MCC, SKMM tu, Kementerian Komunikasi dan Digital, perlu buat lah apa yang dibuat. Dan kalau kata app boleh digabungkan lagi cantik. Mungkin park bawah satu app secara keseluruhan. Boleh bayar bil, boleh renew road tax license, boleh semua sekali. Bukannya macam sekarang ni. Dan kalau macam kata faktor orang kata Grab, bukan Grab lah, e-hailing tu sendiri. Kalau boleh share wallet, kita pun boleh bayar daripada wallet kita yang lain. Ini pun tapi security dia pun lagi tinggi lah Cik Azrul. Ya? Security dia pun lagi tinggi lah. Betul. Dia akan ada satu cross check validity tu. So sama juga macam tapi macam saya nak sentuh, dia benda ni bila kita go for digital, government need to embark this to our neighboring country. Dia tak boleh kita bergerak seorang je. Rakan-rakan negara Asia Tenggara kita nak kena ada sepakat lah. Kan? Macam jiran kita di Singapura, nak masuk kena ada VEP, Vehicle Entry Permit, pakai RFID. Itu JPG dah buat. Kita dah tahu. Mungkin kena apply juga di sebelah Thailand. Sama juga macam Thailand still require physical card untuk lesen memandu. Tapi benda ni government need to communicate, sampaikan kepada neighboring country yang kita boleh cross ni, bawa kenderaan kita sendiri. Benda-benda macam ni, benda yang baik perlu diperluaskan dan difahamkan kepada rakyat. Tak ada masalah pun. Sebab kalau kata kita masih lagi dalam fasa yang orang kata asyik nak tarik ke belakang je, kita tak ke mana lah. Sebab kalau kata kita ambil contoh RFID untuk tu sistem. Singapura dah lama dah pakai gantry punya tag. Dan kalau kata untuk tolling punya part, sekarang orang dah pergi sampai ke pakai satellite base lah. Pernah dengar tak satellite base tolling? Dia pakai kat ni lah, dekat kita punya phone. Berdasarkan telco. Semua dekat phone. You boleh urus semua segala. Itu tengah orang kata there's a few country lah yang tengah kaji pakai satellite base tolling. As long as telefon ni bergerak dalam satu kenderaan, boleh ditolak terus. Cik Azrul, ada soalan lah. Sepanjang perjalanan di atas lebuh raya, jika terdapat objek atau berlaku kemalangan disebabkan objek atas lebuh raya, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh pengguna dan apa prosedur yang perlu diikut? The first thing, call hotline dulu.
Nyatakan lokasi. Okey, kalau kata tak tahu lokasi lah, ini saya cerita pengalaman lah kata kita berada di lebuh raya. Tuan-tuan perasan tak ada penanda kilometer tu, kilometer marker. Sama ada kalau plus di tepi, kalau highway bandar di tengah-tengah median. Okay. Nyatakan hala mana untuk bantuan kita terima dan situ kita akan rekod. So situlah maknanya kalau kata itu penting. Knowledge, general knowledge, of course lah, rakyat, public tak tahu. Northbound, southbound, eastbound, tak perlu. Cakap je, kemalangan berlaku, saya berlaku kemalangan di kilometer sekian-sekian, hala Hulu Kelang. Jadi kami dah tahu dah, ini eastbound lah, mana menghala air panas atau sentul. So itu yang perlu. Sebagai pengguna, lapor kepada hotline dulu untuk direkodkan kemalangan ataupun membabitkan objek di atas lebuh raya kan. So that's important part. Sebab kita ada patrolling team, mungkin objek tu jatuh selepas patrolling team kita dah lepas tempoh rodaan dia, bukan lepas lah, maksudnya dah melalui. Dan objek tu jatuh could be from kenderaan berat ataupun yang membawa barang-barang kan. Impossible lah kecuali ada melibatkan kata binatang ke apa, stray animal ni. So perlu dilaporkan kepada hotline dulu. Makna care line lah, ada orang panggil hotline, ada orang panggil care line, laporkan dulu kepada lebuh raya yang kita lalu. Jadi Cik Asrul, soalan kat sini, apakah inisiatif pihak Duke untuk keep connecting dengan orang awam? Kempen-kempen awareness ke, contoh untuk menggunakan lebuh raya tu tadi? Dia macam ni lah, macam kita, macam Duke kita selalunya collab dengan third party in which pihak Tashengo lah. Sebab kita nak emphasize on the usage of RFID itself. So program yang ni macam bentuk macam ni lah, kami lebih fokus kepada usaha-usaha macam ni untuk kita tarik minat. Sebab kami kena achieve certain threshold untuk baru kita boleh teruskan kepada hasrat nak pergi multi-lane free flow tu. So for the time being memang fokus kita pada electronic payment ni sendiri. Tapi yalah, orang kata pengalaman untuk kita duduk di lebuh raya ni, kita dah buat full ETC sejak tahun September 2015. Tapi kesedaran untuk reload tu masih tak ada. Masih berlaku masalah tu. Jadi kalau kata pengoperasian, sebab saya dua saya operasi dan juga perhubungan awam. So macam mana kita nak handle? Kita buat promo, collaboration dengan Tashengo, still lagi tak insist. At one time, kita pun kena sediakan SSK. So actually benda ni kena bersama lah. Dia tak boleh semua tu konsesi yang buat. Kalau kata yang canggih sangat, dia tahu kan handphone dia semua boleh pakai e-wallet, dia happy nak pakai e-wallet, dia tak mau dah queue. Kan? Sebab kalau nak kata reload point ni sebenarnya KK Mart ada, 7E ada, tapi charge 50 sen lah. Cuma bila hal itu tu yang kita macam dah 2023 masih berlaku. Dan kena ingatlah, kad NFC yang baru tarikh luput dia 7 tahun. Kad Tashengo yang lama 10 tahun. Tarikh expiry dia ada di belakang. Kalau nak report kepada Tashengo pun sebut yang 10 digit tu pada kad tu. So kalau kata kes-kes refund, hilang dan sebagainya lah. Kalau expired, ni nak beritahu lah dalam grup ni. Pergilah ke KL Central, New Central, tingkat 2. Untuk urusan beli kad NFC lah yang you all suka sekarang ni, yang colour pink tu kan, pink purple tu. Itu bagus. Sebenarnya you all dah boleh reload pada handphone yang NFC enables terus. Dah tak perlu dah cari kat orang betul. Tapi yang pengalaman saya lah, saya orang kata nak cerita, kadang-kadang kita duduk di bandar ni pun ada yang masih tak tahu Tashengo tu dekat badan kita pun ada, tak perlu beli pun. Dekat mana? Dekat IC. Ini yang orang kata paling unik case lah. Siap datang, tuan saya nak kad Tashengo free. Kata berapa kerat guna? Saya tanya. Sekali setahun je saya balik negeri Pantai Timur. Saya pun lalu Gombak je, saya tak lalu Duke. Ini cerita pengalaman sebenar. Cakap puan, cik, sebenarnya dekat diri kita pun ada. Kita tak sedar. Kerajaan tanggung free je. Bila kita activate atau tidak, itu je.
So kadang-kadang macam nampak tak dari segi apa yang kerajaan bagi free tu semua pun dah ada sebenarnya. You tak perlu keluar pun RM10 RM60 tu. Macam untuk IC tu Cik Asrul, ada tarikh luput tak? Ada. Dia ada tarikh luput juga. Oh, ya ke? Dia sebab dia cycle ni untuk transaksi kad Tashengo dululah yang 10 tahun ni 10,000 transaksi. Ya, so, tapi macam dekat IC tu tarikh luput dia, tapi kalau kita bayar balik, dia sambung balik kan? Dia just tak boleh guna je lah kan? Better tukar kad IC yang baru lah. Oh, okey, baik. Tapi kalau tuan nak selamat, transfer lah balance yang ada tu, boleh buat daripada Tashengo Hub, transfer kepada kad baru lah. Tashengo boleh buat terus. Tapi kena bagi kat New Central Tashengo Hub. Sebab kebaikan lebuh raya kita dah fokus kepada jual RFID. Sebab hala 7 multi lane free flow ni. Memang rasa kesempitan kepada rakyat, tapi kita kena buat. Of course, benda tu interrelated lagi dengan public transport kan. Kita sentuh pasal public transport, MRT, LRT kan. Tetapi kalau kata handphone kita ni, orang kata sekarang semua duk pecah tabung nak beli iPhone 15 kan. Dan sebagainya lah kan. Yang mana ada NFC ni, pergi ambil basic phone pun dah cukup dah. Ya, betul. Tak perlu dah orang kata yang canggih manggih sangat. Janji urusan kita boleh selesai. Sebab satu masa nanti semua on digital. Satu masa nanti semua kita punya rakyat akan orang kata macam Amerika ke macam UK ke semua pakai kad elektronik lah dari segi bayar. So tak ada apa dah, tak perlu pergi bank, tak perlu withdraw cash. It's all will be in your wallet. Cashless. So that's why benda ni kena tengok master plan yang IR 4.0 tu. Every kementerian yang ada. Apa yang punya inisiatif. Tapi kalau macam saya nampak mampulah kalau pasal bab sistem ni mampu kena main peranan. Nak satukan semua ni. My Sejahtera, apa-apa My lagi lah yang akan keluar tu. Kan? So guna this one simple platform, government spend orang kata, we kata absolute punya super power punya lah, makna boleh berjalan punya apps, JPJ pun kita boleh berurusan kat situ. Betul. Kalau kata police alert pun kita boleh combine kan. Benda ni sebab tu saya kata kena duduk semua bersekali. Bukan PR saja main peranan, tapi peranan agensi tu macam mana how serious they are to buat benda ni sampai jadi. Betul. So pakai single apps. Tak ada lah kan. Macam saya nak naik Grab, saya pakai Grab. Saya nak pergi nak dapat point Shell, kena pakai Shell. Contohlah. Yalah, betul lah. Sebenarnya saya banyak soalan nak tanya sebenarnya Encik Hasrul, tapi masalahnya masa sangat mencemburi kita. Itulah pejacelik tengok-tengok dah 11.25 dah. Okey, jadi Encik Hasrul dan semua terima kasih saya ucapkan terutamanya kepada panel jemputan kita hari ini iaitu Encik Muhammad Hasrul Nizam atas perkongsian yang disampaikan bersama-sama dalam sesi soal jawab dengan kita sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati sekalian, syabas di atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang tempoh berlangsungnya sesi kempen kesedaran terhadap perhubungan awam berteraskan teras sosial dalam mencapai matlamat pembangunan mampan. Jadi hadirin sekalian, saya nak minta kerjasama daripada semua untuk on camera untuk kita ambil gambar kenang-kenangan bersama dengan panel kita ni. Bukan senang tau. Kita nak jemput panel kita ni sebenarnya hari ni. So apa dulu apa dulu saya sharekan dululah nombor kalau kata tuan-tuan ada nak PM tepi soalan-soalan yang boleh. Tak ada masalah. Nombor saya 012 905 905 1 905 sekali lagi. Ya. 012 905 1905. Ya, betul. Okey. So hadirin, saya ada share nombor telefon Encik Muhammad Hasrul Nizam bin Hanifah dekat bahagian chatting kita. So kalau ada apa-apa nak tanya soalan, boleh rujuk dengan Encik Hasrul. Boleh PM tepi. Nak tanya pasal ada kerja kosong ke, mana tahu kan. Kerja kosong Jurutul. Jurutul tu insya-Allah. Anak-anak buah kata lepasan SPM, nak cari kerja, kalau luar bandar, daripada luar kami ada hostel. Memang banyak je nak pakai.
Walaupun Okey, kita so dah kalau tahu boleh isu mana banyak, yes. So kalau boleh semua hadirin saya nak minta kerjasama sekali lagi untuk buka atau on kamera anda untuk kita ambil gambar. So saya persilakan Encik Azwan Amiruddin, kita punya ahli kumpulan, untuk membantu untuk ambil gambar-gambar kita untuk momen-momen kita di masa akan datang lah. Dipersilakan Encik Azwan Amiruddin. Okey, terima kasih semua. Okay. So kalau kata jumpa saya kat luar ke mana-mana, bolehlah kata kita minum-minum air ke apa semua. Boleh. Banyak benda ni, topik ni memang luas. Kalau kata kita nak tengok, I think kepimpinan kita yang ada di atas sana tu kena nampak lah. Betul. Macam saya tegaskan kata perbincangan awal tu, dia must continue, ada continuity. Dia tidak boleh dasar tu dipinda, diubah dan hala tuju tu lari daripada asalnya. So benda tu akan betul. Jadi sekali lagi saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita, iaitu Encik Muhammad Hasrul Nizam bin Hanifah dan semua yang hadir pada hari ini. Okey, merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati, kemaafan dipinta. Sekian sahaja daripada saya, Wan Nurmadiah binti Wan Yusof, untuk hari ini. Dengan rendah diri, mengundur diri, dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Semua yang hadir, support. Terima kasih kami. Terima kasih semua. Terbaik. Thank you.